Hello guys, selamat datang ke channel Faisof. Nama aku Faisof, obviously. So, hari ni aku nak korang bayangkan aku ni pelabur baru nak mula melabur. And dekat tangan aku ni ada RM1,000. Aku suka bawa duit. Okay, kalau aku ada RM1,000, macam mana aku akan melabur duit ni? Untuk pastikan aku melabur di tempat yang betul, and at the same time pastikan duit ni ada sampailah aku tua. Bagi aku, personally, aku rasa pelaburan RM1,000 pertama ni adalah pelaburan yang sangat penting. Sebab dia akan tentukan trajektori macam mana kita melabur dalam 10-20 tahun nanti. Jadi untuk pastikan pelaburan korang tak ke laut, hari ni aku akan bagi gambaran jelas macam mana aku akan invest RM1,000 pertama aku. So ada beberapa pecahan dalam ni. So jom kita tengok satu-satu. Okay? Oops, disclaimer aku lupa. Macam biasa, apa yang aku tunjuk dalam video ni hanyalah untuk entertainment purpose. Aku bukanlah financial advisor. So kalau korang nak ikut investment plan ni, korang boleh buat di atas risiko sendiri. Please do your own research sebelum melabur. Okay? Alright, jom kita mula dengan portion terbesar kita, iaitu Wahid US Halal ETF yang aku akan invest 500 daripada RM1,000 tu. Bagi yang tak tahu US Halal ETF tu apa, US Halal ETF ni basically macam tabung atau dana. Dan dalam dia ada banyak saham-saham US yang halal. Contohnya macam saham famous Apple, Tesla, Google, Microsoft, yang korang boleh beli semua ni dengan satu harga sahaja. Now, kenapa aku invest dalam US ETF ni banyak gila, which is separuh daripada RM1,000 tu? Well, ada dua sebab lah. Sebab pertama, dia halal, obviously. And sebab kedua, US ETF ni biasanya akan bagi pulangan yang positif dalam jangka masa yang panjang. And dia boleh bagi benda ni secara konsisten sejak 50 tahun lepas. Ok, benda ni memang aku tak sembang sebab ada data yang boleh backup apa yang aku cakap. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah pecahan portfolio yang melabur dalam US market sepanjang 5, 10, 15, 20 dan 25 tahun. Kalau kita tengok graf dekat sini, untuk 5 tahun, ada portfolio yang masih dalam return negatif. Tapi kalau kita pergi ke graf 10 tahun, sikit aja daripada portfolio tu yang masuk ke dalam negatif. Kalau kita pergi lagi ke 15, 20 dan 25 tahun, kita boleh tengok kat sini, semua portfolio dah jadi positif, dah jadi hijau, and kebanyakannya bagi annualized return sebanyak 8 ke 10% untuk setiap portfolio. So sebenarnya apa yang data ni nak cakap kat sini adalah macam mana pun kau melabur dalam US ETF, timing kau teruk mana pun, asalkan kau terus melabur, eventually portfolio kau akan tetap jadi positif. So RM500 ni aku rasa jumlah starting yang sesuai lah untuk mula melabur dalam US ETF. Sebabnya kalau kau keep on investing jumlah yang sama setiap bulan selama 25 tahun, eventually kau akan ada RM479,000. Gila. Ok, next dalam pelaburan RM1,000 aku akan masukkan RM250 dalam ETF juga. Cumanya ETF yang aku akan masukkan kali ni adalah ETF global, iaitu Wahid Dow Jones Islamic World ETF atau UMMA. Konsep dia sama je macam US Halal ETF tadi, cuma dia melabur dalam syarikat halal luar daripada US. Contohnya macam Samsung, Nike, Nestle, BYD, Xiaomi, semua syarikat yang famous daripada negara-negara luar. Antara sebab utama jugalah kenapa aku masukkan global ETF dalam portfolio kita walaupun dah ada US ETF. Sebabnya aku nak bagi keseimbangan atau stability lah kepada portfolio ni. Kita sebenarnya tak nak portfolio kita bergantung sangat kepada ekonomi satu negara. Contohnya macam US ETF tu bergantung kepada ekonomi US lah. So in case US punya ekonomi jatuh, maka portfolio kita pun akan jatuh. Jadi bila kita introduce global ETF yang ada banyak negara macam China, Japan, UK, okay, dia akan stabilisekan apa yang US lost, and portfolio kita akan maintain and stable sepanjang masa. Bijak tak macam tu? So kalau korang baru mula nak melabur, aku recommendkan lah untuk masukkan at least 2 ETF ni ke dalam portfolio korang untuk pastikan portfolio korang tu stabilize. Jadi kalau korang nak register, korang boleh download Wahid Invest di telefon korang, and then korang boleh daftar guna link aku atau guna kod aku Morbin3336, and then korang akan dapat RM10 percuma kalau korang melabur RM100 pertama korang. Ok, sekarang kita dah invest sebanyak RM750 daripada RM1,000 kita, and balance kita tinggal lagi dalam RM250 macam tu. Untuk net investment ni, aku akan allocate RM150 ke dalam saham dividen macam Maybank
atau fund dividend macam ASB. Sebab kenapa aku masuk juga dalam saham dividen atau fund dividend ni adalah kerana kita punya ekonomi ni tak berapa nak bagus, okey. Kita punya interest rate tinggi, kita punya OPR tinggi, kita punya inflasi pun tinggi. So bila ada benda-benda ni, dia actually akan generally bagi return yang bagus kepada saham-saham yang ada dividen atau fund-fund yang ada dividen ni. So bila kita punya dividen masuk dalam bank account kita, kita ada cash flow yang bagus jugalah, boleh cakap macam tu. And then kita boleh relocate dia ke mana-mana tempat yang kita nak, contohnya perbelanjaan kita, ataupun even kita punya ada investment. Untuk saham Maybank kan, actually aku ada buat video pasal benda tu di channel aku. Tapi aku pelik kenapa tak ada orang bincang sangat pasal saham Maybank di YouTube. Sebabnya aku rasa saham Maybank ni macam saham yang paling bagus ada dekat Malaysia. And kalau korang nak check it out, korang boleh check it out. Tapi lepas kita tengok pecahan terakhir ni. So, untuk RM100 terakhir, aku akan consider dia sebagai duit pelaburan suka-suki yang mana aku boleh invest dalam high risk asset macam kripto atau untuk aku buat P2P lending. Kalau korang pernah consider kripto atau suka kripto macam aku suka gila kripto, korang boleh consider untuk melabur kripto sekarang sebab harga dia tengah murah gila. So, korang akan dapat amount yang lagi tinggi daripada sebelum-sebelum ni. Tapi, kalau korang tak suka kripto, korang boleh consider untuk melabur dalam high risk investment yang lain. Contohnya macam P2P lending, which is basically bagi orang lain pinjam duit kau dengan interest. So, sebab P2P ni memang high risk, dia punya return of course akan tinggi juga. Which is, kalau korang tengok di sini, boleh capai sehingga 18% setahun. Okay, kalau korang buat 6 bulan, korang mungkin akan dapat 9%, which is agak nice untuk short term punya investment. Walaupun dia high risk, tapi korang boleh consider sebagai investment yang bagus jugalah. Ya, so kalau aku rasa aku baru nak start melabur, itu adalah pecahan-pecahan yang aku akan buat untuk RM1,000 pertama aku. Untuk recap, kita buat 50% US halal ETF, 25% untuk global ETF, 15% untuk dividend stock atau dividend fund, dan 10% untuk high risk investment. And aku perlu ingatkan korang juga supaya ada saving dulu sebelum melabur. Sebabnya bila ada saving ni, kita boleh tanggung liability kita in case ada emergency. Kita tak nak liquidate kita punya aset ya, sebab aset-aset ni dia akan berkembang untuk jangka masa yang panjang. Kita tak boleh liquidate dia. So, kena ada saving. Okay? Please, please, please. Baby jangan marah. Okay, macam biasa, kalau korang suka video ni, korang boleh like and consider untuk subscribe aku sebab aku cuba untuk menuju ke 50k subscriber. So, please bantu aku. And macam biasa, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah atau direct DM aku di IG aku @afham.yusof. Jangan DM dekat IG lain sebab IG lain tu scammer, okay? Stay safe.